Okay, terima kasih Ustazah ucapkan kepada Ustaz Fitri atas beberapa perkongsian lah yang kita boleh dapat, dan itu pun sebenarnya banyak dah yang kita boleh kutip kan. Murid-murid boleh kutip perkongsian Ustaz Fitri, banyak kebaikan dah yang kita boleh dapat tadi. Okey. Dan insya-Allah sebelum kita teruskan program kita, Ustazah ingin memperkenalkan panel jemputan kita lah pada hari ini, iaitu Tuan Iqbal. Ustazah ingin memperkenalkan. Jadi insya-Allah nama penuh beliau ialah Muhammad Iqbal bin Muhammad Hanifah. Beliau berkelulusan Bachelor in Computer Science, Software and Engineering pada tahun 2013 hingga 2016. Beliau juga berkelulusan Master in Information Technology pada tahun 2017 hingga 2018. Sekarang beliau berkhidmat sebagai pensyarah Game Development and E-Sport di Universiti Malaysia Computer Science and Engineering. Jadi insya-Allah Ustazah harapkan semua murid dapat berikan perhatian sebaiknya, sepenuhnya, dan nanti Ustazah akan buka kepada slot soal jawab. Nanti awak boleh tanya teruslah. Untuk waktu sekarang ni pastikan awak buka kamera. Bagi siapa yang belum buka kamera lagi, boleh buka kamera, dan berikan sepenuh perhatian kepada perkongsian nanti. Jadi dengan segala hormatnya, Ustazah mempersilakan Tuan Iqbal kita untuk memberikan perkongsian selanjutnya, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali saya nak ucap ribuan terima kasih kepada Seriti Darul Amilin kerana menjemput saya untuk memberikan sedikit taklimat berkenaan dengan etika. Etika tu apa? Cara penggunaan gadget. Cara-cara yang betul, cara-cara yang baik, cara-cara yang berkesan, penggunaan gadget dan keselamatan cyber murid. Besar tajuk dia hari ni. Keselamatan cyber pula tu. Apa tu cyber? Apa tu gadget? Apa itu keselamatan? So pada hari ini kita akan kupas benda ni bersama-sama dengan anak-anak Seriti, dan kita akan faham dulu konsep gadget tu, tentang keselamatan dia, tentang penggunaan dia, tentang cara melaksanakan benda tu dalam kehidupan seharian kita macam mana. Okay, so semua benda tu kita akan fokuskan pada hari ini, insya-Allah. So sebelum saya memulakan talk saya pada pagi ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Seriti Darul Amilin, kepada Ustaz Fitri selaku guru besar, Ustazah Akila dan MC kita pada hari ini kerana menjemput saya pada pagi ini. Pertama sekali saya nak mengucapkan banyak-banyak minta maaf sangat-sangat kerana kelewatan pada pagi ini atas sebab-sebab yang tak dapat nak dielakkan. Saya ingin memohon maaf kepada pihak Seriti sendiri dengan anak-anak yang tunggu daripada pagi. Minta maaf sangat-sangat sebab saya ada urusan yang perlu diselesaikan cepat-cepat. Nak kita buat benda online ni, kalau face to face tak ada masalah sangat. Bila dia online ni dia jadi ada isu sikit. So itulah saya ambil masa sedikit untuk nak set up balik semua benda. Okey, pada pagi ini kita akan bincangkan tentang 5 perkara. Okey, 5 perkara macam mana etika dia, penggunaan gadget tu dengan macam mana cara untuk kita nak menjaga diri kita ni daripada terjebak dengan masalah hackers, orang-orang yang curi data kita ni, buat benda tak baik dekat kita melalui media masa. Macam mana cara untuk kita nak tangani benda-benda ni semua dan macam mana kita nak educate. Maksud educate ni apa? Maksudnya kita nak menjadikan diri kita ni lebih faham, lebih bijak tentang penggunaan gadget ini. Alright. So pertama sekali saya akan sentuh 5 benda. Yang pertama tentang facts and figure about gadget. Maksudnya dekat sini adalah di mana tentang apa yang berlaku dengan apa yang berlaku dekat dunia ni tentang gadget, tentang penggunaan kanak-kanak. Pada zaman dulu orang tak takut pun benda ni. Pada zaman dulu orang langsung tak pernah takut pun benda-benda ni semua. Kenapa?
kenapa? Kalau kita tengok peredaran zaman, okey, kita tengok daripada tahun ke tahun. Waktu zaman dulu, tengok Muaz Fitri cakap, mak saya ajar jangan bagi tengok barang peribadi kepada orang lain. Betul, benda tu cukup-cukup bagus. Jangan sama sekali bagi. So kalau kita tengok balik peredaran zaman, pada contohlah saya ambil 10 tahun yang dulu. Maksudnya sekarang ni tahun 2021. 10 tahun yang dulu tahun 2011. Mungkin ada yang dah lahir, ada yang tak lahir lagi. So tahun 2011 ni, masa tu yang tengah top sangat-sangat, yang tengah orang gila-gila nak download lah, nak main benda tu lah, sanggup pergi komputer CC lah, sanggup pakai komputer. Time tu semua komputer rumah dah ada, laptop dah ada, handphone macam smartphone biasa tu dah ada tahun 2011. So ramai orang nak benda-benda tu semua adalah Facebook. Itu zaman Facebook. Maksudnya pada tahun yang 2006 pula, time tu MySpace, Friendster, mungkin ada di kalangan anak-anak dekat sini pun tahu kot MySpace, Friendster. Ada di kalangan ustaz dengan ustazah kat sini pun tahu apa itu MySpace, Friendster, Yahoo Messenger. Benda-benda ni semua memang dah ada lama dah. Okey, benda-benda social media ni memang dah lama sangat dah ada. Just benda ni menjadi sesuatu perkara yang orang jadi takut sekarang. Sekarang ni orang jadi takut sangat-sangat. Kenapa orang jadi takut sangat-sangat sekarang? Sebab tahun 2020 ke atas, dia dah mula start pandemik COVID-19. COVID virus tu serang kita. Kita doa banyak-banyak agar data COVID tu turun. Amin. Kita doakan agar ianya turun dan kita boleh sekolah macam biasa. So sekarang ni kalau kita tengok, bila COVID tu dia dah datang serang Malaysia lah, kita tengok Malaysia sendiri, semua orang duduk kat rumah. Budak-budak kecil pun duduk kat rumah. Dulu, pukul 8 pagi dah keluar dengan jiran, kita dah main kat luar apa semua. Betul tak? Sampailah ke tengah hari kena marah dengan mak ayah apa semua. Balik, makan. Tak makan, kunci pintu. Tak makan itu, gini semua benda kita. Sampai mak kejar pakai hanger keliling padang. Sekali ikut kita main lari-lari kat padang tu. Mak misali lah ya. Ayah saya suka tengok Facebook, Instagram, TikTok, Bigo. Oi. Ayah siapa tu? Tak apa, nanti saya tekankan sikit dekat bahagian mak bapak pula. Sikit je cik. Saya akan terangkan sikit. Okay. So waktu zaman tu sebelum pandemik ni, kita pagi boleh keluar main dengan kawan-kawan, dengan jiran, boleh ajak ayah pergi jogging, ajak ibu pergi pasar apa semua kan. Ibu suka bawa kita pergi pasar lah, beli ikan. Padahal kita tak tahu pun ibu bawa kita ni sebenarnya nak suruh kita pegang je plastik tu banyak-banyak. Itu je. Dia suruh pegang plastik tu. Lepas tu petang tu pula pukul 4 dah ready dah, pakai baju semua, seluar semua, nak keluar pergi main dengan kawan-kawan. Sampai pukul 7, itu tugas bapak pula keluar bawa rotan kejar kita satu padang. Tak geti nak balik dah maghrib apa semua kan. Itu memang biasalah. Saya cakap ni berdasarkan pengalaman. Nampak tak, berdasarkan pengalaman. Saya ni waktu tu saya darjah 6, 2005 saya darjah 6. 2005 saya darjah 6. Bapak saya kejar pakai rotan suruh balik. Tapi time tu kita ni semua tak didedahkan dengan benda-benda elektronik. Macam handphone, iPad, internet, Facebook, semua tak ada time tu. Lepas tu kita pun tak dibagi. Mak bapak zaman dulu, kita baru ada niat orang kata ada niat nak sentuh handphone dia. Tahu tak handphone zaman dulu, handphone mahal apa? 3310. Nokia 3310. Saya rasa semua tahu Nokia 3310 ni, betul tak? Siapa tahu? Siapa tahu Nokia 3310? Saya. Ada yang bagi tahu, Azman. Ada yang bagi tahu, ada yang tak tahu. Saya. Ramailah tahu. Ada ramai juga yang tak tahu. Kalau ramai yang tak tahu ni, ramai yang tak tahu ni, nanti cikgu, nanti saya kena share skrin tunjuk. Okey, ini adalah handphone 3310. Orang bagi 33 kupang. Okey, handphone yang cukup kuat pada zaman dulu lah orang kata. Zaman dulu tu kita nak ada niat nak pegang pun handphone tu pun tak boleh. Tak boleh langsung. Serius cakap.
Oh, kena sebat dengan bapak. Tanpa ada hari esok dia sebat kita. Sebab apa zaman dulu mak bapak kita ni tak bagi kita pegang benda ni semua? Sebab dia dah tahu kalau anak aku ni pegang benda ni, dah lah dalam ni ada game. Oh, game bukan macam Mobile Legend, bukan PUBG. Game dia tu game tembak-tembak biasa je tu pun. Tapi bila dia kata kalau kau main game ni kau leka nanti, tak payah. Zaman dulu punya pendekatan memang macam tu. So sekarang ni figure tersebut waktu zaman 2010, saya ambil tahun 2006, figure tersebut adalah 3 ke 10% saja kanak-kanak ini didedahkan dengan gadget. Akan tetapi pada tahun 2020 hampir 70% kanak-kanak Malaysia telah didedahkan dengan gadget. Ini adalah kajian yang dilakukan oleh ramai pihak. Bukan kat Malaysia je, luar negara pun ada. 70% didedahkan dengan gadget. Maksudnya anak-anak ni semua adalah di kalangan 70% tersebut. Kenapa dikatakan 70% tersebut? Sekarang ni kita tengah buat apa? Kita tengah dengar taklimat. Kita tengah berjumpa. Kan? Secara apa? Online. Secara online. Bila secara online, secara tak langsung, anak-anak semua kena pegang handphone, kena pegang laptop, semua kena duduk je kat depan. Sebab mak cakap kau ni nak duduk kau tengok apa ni? Padahal dengar taklimat. Kan? Benda-benda tu semua. So, apa yang saya boleh rangkum kat sini, 70% kanak-kanak Malaysia telah didedahkan dengan gadget dan peratusan tu meningkat. Pada tahun 2023 nanti diorang kata hampir 90% kanak-kanak Malaysia telah didedahkan. Okey. Dan benda ini adalah amat-amat menakutkan. Dia ada kebaikan dan dia ada keburukan. Tetapi kat sini saya nak cakap tentang keburukan dia dulu. Kebaikan dia tu banyak. Okey, alhamdulillah kita boleh buat kelas secara online. Anak-anak boleh jumpa ustaz dengan ustazah secara online. Call ustaz dengan ustazah, WhatsApp mereka, tanya tentang perkembangan semasa, tanya tentang macam mana nak hantar kerja rumah, semua benda. Okey, semua benda tu kita boleh buat. Okey, semua benda tu kita boleh buat. Okey, so kat sini apa yang berlaku bila benda ni menjadi terlalu besar dan ramai orang membenarkan budak-budak ni ada handphone sendiri, so peratus tu meningkat dan isu tu menjadi teruk. Isu tu jadi teruk. Isu tu dia jadi teruk sikit. Nanti saya akan masuk kat do and don't. Sekarang ni saya nak just cerita je dulu tentang dia punya facts and figure dia semualah. So bila kita dah kata peratusan tu daripada 70% akan naik 80% nanti. Bila dia dah naik 80%, maksudnya dekat sini kanak-kanak yang kita tengah terangkan kat sini adalah daripada usia 5 tahun hingga 12 tahun. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Adik saya daripada 1 tahun dah dapat tablet dah. Nampak tak? Ada budak kata adik saya daripada 1 tahun dah ada tablet. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu macam luahan perasaan je, macam dia tak dapat je tablet. Dia tak dapat. Oh, tak dapat. So kat sini macam nak so kat sini macam nak dapat lah. Tak boleh lah adik tu dapat, kita kena dapat juga. Betul macam tu? Allah. Okey, tak apa. Nanti insyaAllah satu hari nanti akan ada benda tu semua. Okey. Sekarang ni bila kita cakap pasal kanak-kanak, okey, dari umur 5 tahun hingga ke 12 tahun. Macam ada yang katakan tadi, adik saya umur 1 tahun dah ada tablet. Adik saya umur 1 tahun dah ada tablet. Takut tak dengar benda tu? Orang semua kata, alah tak adalah. Senanglah saya tengok nanti ayah saya nak suap adik saya makan, senang. Ada yang akan cakap. Handphone dia ni. Handphone adik saya bukan handphone saya.
Itu betul-betul luahan perasaan tu. Dia cakap, saya nak juga handphone ni tapi saya tak dapat handphone. Tak apa, nanti satu hari nanti dapatlah benda tu semua. Bila kita cakap pasal umur 5 tahun hingga 12 tahun, anak-anak ni semua terlibatlah dalam lingkungan umur tersebut. Dan penggunaan tersebut meningkat. Di sini kita katakan anak-anak ataupun kanak-kanak di Malaysia hampir 50% mempunyai gadget, mempunyai handphone. Ada yang ada handphone, ada yang ada iPad sendiri. Ada iPad. Dia nak pakai iPad dia nak main game lah. Lepas tu main drawing lah. Ini semua dia cakap, ayah saya ada 2 iPhone. Tengok ayah saya ada 2 iPhone. Tengok tu. Saya nak dapat 1 iPhone pun. Ya Allah. iPhone ni harga dia mahal. Okey, tak apa. So, nanti saya bagi tahu kenapa budak umur 1 tahun tu pun ada handphone. Nanti saya bagi tahu kenapa. Alright. So, kalau kat sini kita tengok macam mana nak cakap semua orang ada handphone. Kanak-kanak pun dah ada handphone. Sampaikan handphone diorang pun canggih-canggih. Untuk apa main handphone? Yang pertama adalah di mana peratusan menunjukkan kanak-kanak ni ada handphone supaya dia boleh diam. Dia boleh leka. Bila dia ada handphone, dia tengok je handphone tu. Dia tak kisah pasal orang sekeliling. Dia tak kisah apa yang berlaku dekat kiri, kanan, atas, bawah. Dia tak kisah. Rumah terbakar ke? Ada handphone tak apa. Biarlah aku terbakar bersama. Gitu. Tak adanya. Okey. Kadang-kadang sampai mak tu kena panggil 20,000 kali. Ali, sini Ali. Panggil kita dalam dunia kita, iaitu di dalam dunia handphone tu sendiri. So, ini adalah fakta. Fakta menunjukkan kalau kanak-kanak dibagi handphone dekat tangan dia, percaya ataupun tidak, kita kena panggil dia lebih daripada 10 kali baru dia akan sahut. Ini fakta. Saya tak cakap semua anak-anak dekat sini, tetapi ini dikatakan purata kalau kanak-kanak yang mempunyai handphone, okey, dia leka. Mudah leka. Mereka tidak seperti orang besar, remaja, yang mana mereka tahu apa yang perlu dibuat dan apa yang tidak perlu dibuat. Tetapi kanak-kanak, mereka akan nampak perkara itu jadi macam interaktif. Benda tu best nak tengok. Benda tu bergerak-gerak. Benda tu berwarna-warni. So dia suka tengok benda tu ulang, dan ulang. Itu yang berlaku sekarang saya nak masuk. Ada adik-adik kita ni yang umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Letak je dia dekat depan TV, buka YouTube, buka Upin dan Ipin. Contohlah. Maaflah saya tak ada anak lagi. Saya tengok anak-anak saudara saya je lah banyaknya. Sama lah macam adik saya. Saya buka untuk Upin kat dia. Nampak? Ada buka YouTube apa semua dekat adik semua. So, diorang daripada kecil telah dididik bahawa benda-benda yang bergerak daripada skrin, iaitu daripada skrin ni akan bersama dengan dia sampai bila-bila. Akan bersama dengan dia sampai bila-bila. Bila dia rasakan, okey, bila aku bangun pagi aku nampak benda tu, maksudnya aku tutup mata pun aku kena tengok benda tu juga. Bila kita dah biasakan benda tu, dia jadi macam tu. So sama juga dengan anak-anak sekarang. Bila anak-anak semua sekarang kat sini, bila dah diberikan kemudahan untuk belajar sebenarnya, mak ayah bagi handphone, mak ayah bagi laptop, mak ayah bagi iPad, mak ayah bagi macam-macam gadget untuk belajar sebenarnya. Fokus kau belajar. Dia kata, kau belajar, jangan buat benda lain. Tak boleh itu, tak boleh. Tapi kita tak dipantau. Bila tak dipantau, lepas tu kita pula ada bilik sendiri. Setiap malam sebelum tidur, scroll TikTok. Scroll TikTok. Selalunya mak ayah suruh tidur. Okey, pukul 9 tidur. Pukul 9 tidur. Jangan buat apa-apa semua. Tapi lupa nak ambil handphone apa semua. Kita masuk bilik, buka TikTok. Tak apalah. Pukul 10 saya tidur. Saya berjanji dengan diri saya,
Pukul 10 saya nak tidur. Itu adalah satu janji yang cukup tak boleh dipercayai. Bila kita dah scroll TikTok, okay? Bila kita dah scroll YouTube kan, Facebook, kadang-kadang anak-anak ni semua dah ada Instagram, takat gambar daripada sisi atas macam tu semua. Kadang-kadang ramai yang rata-rata daripada kita dah ada benda-benda tu semua. So masuk bilik, tengok TikTok. Tak apa, pukul 10 lah janji. Tengok jam 10.05. Kita tengok jam 10.05. Tak apalah, dah terlepas. Alang-alang pukul 11 lah. Halal lah. Hari ni halal orang panggil. Halal lah. Tak apalah pukul 11. Scroll. Pukul 11. Macam tak ngantuk. Pergi dapur buat air pula tu. Masuk bilik. Scroll lagi. Scroll. Pukul 12. Tak apalah. Esok kelas macam pukul 10 pagi. Rasanya ustaz dengan ustazah tak perasan kot. Tak apalah. Scroll. Siap boleh qiyamulai. Dah pukul 3 dah. Tapi tak boleh qiyamulai sebab kamu tak tidur lagi sikit. Nampak tak? So kat sini, inilah dia katakan benda tu bergerak-gerak. Benda tu dia jadi satu atraktif kat kita. Kita jadi suka nak tengok, kita jadi happy nak tengok benda-benda tu semua. Bila kita nampak benda tu happy, nampak benda tu seronok, sebab tu kita cakap masa yang dihabiskan. Sekarang kita cakap masa pula. Masa yang dihabiskan oleh kanak-kanak yang berumur 5 hingga ke 12 tahun ni dengan handphone dia, tahu tak berapa lama? Cuba teka. Tahu tak berapa lama? Cuba teka. 11 jam. Siapa cakap 11 jam tu? Saya, Muhammad Danish Syafi. Danish Syafi, betul? Ianya betul Pandailah Danish Syafi ni. Danish, ganti tempat saya lah. Kita sama-sama jom kita pergi bagi talk, bagi ceramah kat ni. Hebat betul lah. Ni mesti buat kajian ni, Danish ni. Saya harap ustaz dengan ustazah dekat Sri T ni boleh nampak nama Danish ni. Ni bagus ni buat kajian ni. Betul tepat 11 jam. Rata-rata anak-anak yang umur 5 hingga ke 12 tahun habiskan masa 11 jam. Kita ni satu hari 24 jam je nak 24 jam je. Maksudnya sepatutnya yang kita ni tidur 8 jam, kita dah membazir diri kita untuk tidur 5 jam saja. Lepas tu kita spend masa kita, kenapa? Kita ada kelas. Cikgu, saya ada kelas pukul 8 pagi sampai 2 petang. So kat situ pun dikira juga ke? Ya, dikira juga sebab kita habiskan masa kita depan handphone, depan tab, depan komputer, depan laptop. Benda-benda tu pun termasuk juga. Lepas tu dengan main Mobile Legends, main PUBG dengan kawan-kawan, kiri dengan kanan semua. Lepas tu main TikTok, share video TikTok dengan kawan. Kau tengok kelakau gila orang tu. Kelakau. Kau tengok kelakau. Dia pergi share kat kawan. Kelakau kau. Kau punya ID TikTok apa aku nak follow. Kelakau. Dah jadi kelakau kat situ. Lepas tu main Facebook, main Instagram. Nak sekarang ni benda-benda online. Shopping online orang kata. Shopping online ni semua. Jangan ingat kanak-kanak tidak boleh shopping online. Kat sini saya nak bagi tahu ada satu fakta yang cukup menyedihkan. Di mana baru-baru ini ada salah seorang artis Malaysia, anak dia telah habiskan 20,000 ringgit Malaysia. Anak dia baru usia berapa tak silap saya, form 1, form 2 macam tu. Anak dia habiskan 20,000 ringgit duit Malaysia mak dia. Dia habiskan duit. Sedih tak dia dengar tu? Orang kata habiskan duit sebab apa ni? Tuan. Okey, habis duit sebab dia beli barang di dalam game. Dia pergi beli barang kat dalam game. Bila dia pergi beli barang kat dalam game, for sure lah kena pakai duit. Download game free. Beli barang dalam game, kena bayar. Dia habiskan 20,000 ringgit. Bayangkan, banyak ke tak banyak tu? Banyak tak? Ke sikit ke kau tak asyik? Banyak. Saya pernah habiskan 5,000 duit bapak saya. Banyak.
Beli DM untuk game kot. Betul. Pandai. Tahu je DM tu apa diamond. Banyak saya pun tak boleh bayangkan. Wow, gitu. Ke ada kat sini? Alah, saya ni 20,000 sikit. Saya pernah habiskan 200,000 lah. Kat sini tak ada jangan sama sekali menghabiskan 200,000 ringgit semua dan sebagainya. Okey, kalau kat sini sebenarnya adalah di mana penguasaan penguasaan duit tersebut, mak bapak ni dia kena faham. Okey, mak bapak dia ni kena faham benda-benda yang kita pakai handphone ni semua, pastikan jangan pakai email mak bapak kita. Kat sini saya nak bagi tahu kat anak-anak ni semua. Ramai dekat sini saya nak bagi tahu kat anak-anak ni semua, jangan pakai email mak bapak kita. Jangan pakai email ibu dan ayah kita. Jangan. Okey? Kalau mak ayah kita cakap, okey, ini phone mak ayah saya. Ini phone mak ayah saya. So memang mak ayah tak bagi pun internet kat saya apa semua. So apa yang kita nak cakap kat sini, minta kebenaran mak dengan ayah kita. Macam kawan kita pinjam pemadam kita dekat sekolah, itu pun tengah buat karangan pemadam. Lepas tu kawan kita pinjam pemadam. Dia tak pulangkan. Ingat pemadam ni adalah satu benda yang cukup besar Waktu zaman saya sekolah dulu, benda ni cukup besar pemadam. Kau dah pinjam pemadam aku, pulangkan dalam masa 5 minit. Bukannya 5 hari baru kau pulangkan kat aku sampai pemadam tu jadi kecil macam ni. Walaupun pemadam tu harga dia 20 sen, tetapi pemadam tu macam dekat dengan diri, dengan hati kita lah waktu zaman dulu lah. Waktu zaman dulu. Pemadam ni cukup berharga orang kata. Okey, cukup berharga. So, of course, bila kita dah pinjam barang orang, pertama sekali kita kena minta kebenaran orang tersebut. Tak kisah siapa. Minta kebenaran tu paling penting. Bila orang tu dia kata boleh, baru kita pakai. Bila dia kata boleh, baru kita pakai. Bukan dia kata tak boleh, kau guna satu kekuatan kanak-kanak, iaitu menangis. Mengarung. Pergi jiran sebelah, masuk rumah jiran, keluar rumah jiran. Mengarung, pergi sana. Dah lah COVID, tak boleh keluar rumah, tapi kau keluar juga. Nak drama kat sini. Menangis, naik shilling, pusing kat shilling, pusing kat kipas shilling tu, pusing sampai mak kita naikkan kelajuan 5 kan. Sampai berpusing kita kat atas tu. Nangislah kau, kisah pula apa. Tapi lepas tu, mak dengan ayah ni, bila nampak anak nangis, takkan nak biarkan anak nangis. Mainlah kejap. Itu benda salah sebenarnya ya anak-anak semua. Okey, benda tu salah. Benda tu cukup-cukup tak sihat. Kenapa? Bila mak ayah kita ni kata tak boleh, maksudnya ada sebab. Ada sebab kenapa. Dan kita tiada hak untuk tanya, kenapa? Kenapa tak boleh? Kau. Tak boleh macam tu. Kenapa tak boleh? Tak boleh. Kenapa kita kena kata kita tak boleh tanya macam tu? Sebab benda itu adalah orang-orang, diorang tahu apakah kebaikan dan keburukan untuk anak-anak mereka. Dan mak bapak kita ni dia tak kejam. Dia bagi kita masa. Okey, 1 jam main handphone tu. 1 jam main handphone tu, jangan buka ini, jangan buka itu, jangan buka ini. Kau nak tengok Upin Ipin kan? Kau nak tengok 3 siri berterus tu kan? Kau tengok tu. Lepas tu jangan nak buka lagu Upin Ipin, dandut-dandut tu semua tak payah. Tak payah. Tahu kat sini semua dah hafal dah lagu Upin Ipin dandut ni kan? Tak ada. Alhamdulillah anak-anak seriti kita kali ni adalah anak-anak hebat. Anak-anak hebat InsyaAllah semua ni boleh jadi hafiz dengan hafizah satu hari nanti. Amin. InsyaAllah. Itu yang kita mahukan. Alright. So, bila mak ayah kita bagi kita masa 1 jam untuk tengok benda tu, 1 jam je lah cukup. Set kat diri kita, bersyukurlah aku dapat 1 jam untuk tengok benda ni. Esok kalau aku ni jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang soleha, mak ayah aku mesti naikkan masa untuk aku tengok. Setkan diri kita macam tu. Jangan setkan diri kita nangis, meraung, pukul dinding. Lalas tangan yang sakit. Bukan dinding tu sakit, dinding tu elok. Dinding tu pula tanya kita, kau apa hal? Tumbuk-tumbuk aku, sakit kan? Benda-benda macam tu kan. So, for what? Tak payah benda-benda tu semua.
So kat sini kalau kita kata peningkatan anak-anak kita ni tengok handphone ni semua meningkat. Dengan ada yang mengatakan alasan, cikgu suruh buat assignment. Budak-budak ni bijak tau. Cikgu suruh buat assignment pakai handphone, bah. Kena pakai handphone lah, bah. Kejap. Ada nak tanya soalan. Kalau, alamak, soalan tu pula hilang lah diri. Kalau mak ayah bagi kita main handphone, adakah mak ayah sayang kita atau tak? Sayang. Mak ayah sayang. Bukannya, okey, main handphone. Aku tak sayang kau. Tak ada. Mak ayah sayang. Dia akan sayang kita. Tak ada masalah. Main handphone tu lah sayang. Bagi main handphone tu lah sayang. Cik, gitu. Tak bagi main handphone pun sayang juga. Dua-dua tu sayang. Iaitu sayang yang pertama, mak ayah kita tak bagi kita main handphone sebab dia kata, tadi dah main kan? Cukup. Pergi baca buku. Pergi tengok TV. Pergi tolong umi kat dapur masak. Pergi buang sampah. Pergi mop rumah. Macam orang gaji pula saya cakap. Tak ada, bukan. Itu tanggungjawab anak-anak untuk meringankan bebanan ibu dan ayah di rumah. Lagi-lagi ni kita tak boleh pergi sekolah ni. Kita tak boleh pergi sekolah. Lagilah best. Boleh tolong mak pasal langsir baru. Buang habuk kat shilling. Benda-benda tu semua. Okay. Nampak tak? Lepas tu saya tanya. Mak bapak bagi handphone tanda sayang. Betul. Lepas dia dah nampak kamu ni jadi anak yang soleh dengan soleha. Baik kat rumah. Tak melawan kata. Buat kerja dengan bagus. Dia bagi main handphone kejap. Nah, main handphone. Main handphone. Tengok benda yang elok-elok. Nanti Umi nak tanya. Awak tengok apa? Mak ayah kita ni satu je. Bila dia tanya. Dah tengok nanti ayah dengan Umi nak tanya apa yang kau tengok. Kita punya takut time tu. Aku nak tengok apa Tapi tak ada masalah. Nak tengok Upin Ipin, Ejen Ali, nak tengok benda-benda yang video-video yang memberi ilmiah. Dia tak ada masalah pun benda-benda tu semua. Pastikan kita ambil benda baik. Buang benda buruk. Itu benda-benda yang cukup kita kena fokuskan. Okey? Lepas tu ada yang kata, mak saya dah janji kalau peperiksaan akan bagi phone baru. 100% akan dapat phone baru. So maksudnya dekat sini, okeylah, baguslah. Nampak tak? Kamu kena dapat keputusan yang cemerlang. Baru mak ayah bagi kita phone baru. Lepas tu mak ayah akan cakap kita, okey, kena pakai macam ni, kena pakai macam tu. Saya dah janji dah. Bagus. Dah janji kan? Bagus kalau macam tu. So nanti, cakap dengan parents, saya nak belajar bersungguh-sungguh. Saya nak buat yang terbaik. Nanti dapat handphone baru. Bila dapat handphone baru, jangan kita salah gunakan. Dengar balik apa yang tadi saya bagi tahu tentang kebaikan dengan keburukan tentang benda-benda tersebut. Okey, keduanya, apakah perkara yang perlu dan tak perlu untuk kita buat waktu main phone? Waktu kita ada gadget ni. Perlu dan tak perlu. Yang pertama sekali, untuk kanak-kanak, jangan sama sekali pakai email mak ayah kita. Faham? Jangan buka benda-benda merapu kan? Ya, bandai. Tak, bukan. Maksudnya jangan guna email mak ayah kita. Cakap dengan mak ayah kita, Umi, ayah, okey, tadi ada orang bagi tahu tak boleh nak pakai email mak ayah sebab nanti benda ni akan jadi lagi teruk. Yes, benda tu betul. Jangan guna email mak ayah kita. Bila dapat handphone, okey, handphone tersebut akan diguna pakai. Handphone tersebut akan diguna pakai dan akan bila dah dapat email tersebut dah ada dalam handphone, dah ada email kan? Dalam handphone dah ada email, lepas tu kita boleh download macam-macam benda pula kat dalam tu. Semua benda nak download, semua benda nak guna pakai. Lepas tu semua benda kita boleh access. Sampaikan apa yang menjadi masalah dia kat sini. Kenapa teruk pula? Okey, teruk sebab apa? Kalau handphone kita ada email mak ayah kita ni umur dah meningkat dewasa. So mereka dalam email diorang ni semua data-data ada. Diorang punya online transaksi, diorang punya bank, semua benda ada. So bila kita pakai email mak ayah kita, lepas tu kita download benda yang bukan-bukan kat dalam handphone, ada benda yang kena bayar. Bila benda kena bayar, terus je kita, tak apa, mak ayah bayarlah. Mak ayah bayar. Settle, tak apa, mak ayah bayar, no problem.
Tak boleh macam tu. So mulai daripada sekarang cakap dengan mak ayah kita. Cakap, pergi kat depan diorang, berdiri tegak-tegak. Berdiri tegak-tegak, muka serius. Muka serius. Umi, ayah, saya nak cakap satu benda. Oh, gitu. Saya tak nak pakai email mak ayah. Tak nak. Saya tak nak ada email. Sedang cerita. Tunggu bila usia kita dah meningkat ke satu fasa, baru kita pakai email. Untuk kegunaan kita. Itu tak ada masalah. Tapi sekarang ini, jangan bagi mak ayah bagi email mak ayah kat handphone kita. Kecuali mak ayah tu bagi handphone dia kat kita. Yang tu email dia, tu tak ada masalah. Bila dah pakai, pulangkan balik. Nampak tak ada yang cakap, saya pakai email, sign in pun pandai. Nampak tak kat bendanya kat sini. Tetapi tak ada masalah kalau dah sign in. Sebab umur kanak-kanak, dia tak ada online bank transaksi lagi. So mak ayah tu dia kena faham. Kamu pun kena faham. Kamu tak boleh nak menggunakan benda-benda ni semua. Okey, yang tu yang pertama tentang perkara yang jangan kita buat benda-benda tu semua. Yang kedua, okey, benda ni agak berat sikit. Dan benda ni telah menjadi permasalahan di kalangan kanak-kanak di Malaysia. Permasalahan ya, kanak-kanak di Malaysia. Iaitu download social media. Okey. Kita serius sikit. Di mana? TikTok. Okey, TikTok. Dia ajar gelek-gelek. Dia ajar menari-nari. Dia tunjuk aurat lelaki dengan perempuan. Dia tunjuk benda buruk tentang lelaki dengan perempuan. Dia tunjuk banyak benda-benda negatif. Sebab apa kita lebih ke arah negatif? Sebab benda tu seronok orang kata. Tapi kenapa kita tak fokuskan benda yang baik? Sebab benda tu macam membosankan. Bila lah tuan Iqbal ni nak habis cakap, orang kata kan. Bila lah dia nak habis cakap, aku nak tidur. Nak tidur, tolonglah. Ini semua ada di dalam hati masing-masing. Cik gitu. Macam-macam Ali Nujum pula boleh detect kan apa yang korang fikir. Alright. So, benda-benda social media macam Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, apa lagi? Macam-macam lagi. Ini kita cakap pasal social media dulu. Benda ni semua adalah tidak sepatutnya ada di kalangan murid-murid di lingkungan 5 hingga ke 12 tahun. Sepatutnya mereka tidak perlu ada social media. Mereka tidak perlu ada sebenarnya. Kenapa? Statistik menunjukkan kanak-kanak yang mempunyai social media ini cepat terikut. Cepat sangat terikut dengan apa benda yang berlaku dekat dunia semasa. Orang gelek, nak cuba gelek lah. Nak gelek lah. Gelek kan, sampai lupa dalam azan. Tak apa, kita gelek lagi. Sampai dah azan maghrib. Gelek lagi. Azan isyak, gelek. Subuh, masih lagi gelek. Maksudnya kau gelek berapa lama? Benda ni tak boleh. Okey. Lepas tu, yang keduanya adalah Facebook. Facebook ni kita kenal dengan ramai-ramai orang. Lepas tu kita ni kanak-kanak, kita tak tahu apa tu kebaikan dengan keburukan dia. So kita pergi post kita punya gambar dekat Facebook. Kita post tempat apa yang kita buat dekat Facebook. Sekarang check in dekat KLCC Tower. Tengah makan pelita. Gitu. Lepas tu kita bagi tahu, detect diri kita ni dekat mana. Kita bagi tahu ke orang kita ni dekat mana pada masa tertentu. Untuk pengetahuan, statistik menunjukkan peningkatan kepada pencolekan kanak-kanak dengan seksualiti terhadap kanak-kanak berlaku di Facebook pada tahun 2017 sehingga ke 2020. Seram tak dengar benda tu? Takut tak? Pencolekan kanak-kanak disebabkan Facebook meningkat dari tahun 2017 hingga 2020. Takut tak dengar benda tu? Ramai juga akan jadi takut. Of course kita takut. Macam mana dia boleh detect? Macam mana dia boleh detect ni? Macam mana dia boleh tahu ni? Sebab apa? Kita bagi tahu location kita kat mana. Kita bagi tahu kita dekat mana, check in kat mana, kita buat story kita dekat mana. Untuk pengetahuan, mereka yang jahat ni, penculik-penculik yang jahat ni, dia tak adanya ambil masa lama untuk datang kat kita, tak ada. Mereka ada di mana-mana sahaja. Sebab tu, elakkan diri kita daripada post apa-apa dekat Facebook, post apa-apa kat social media, bagi tahu lokasi kita, alamat kita, nombor telefon kita, benda-benda peribadi kita. Jangan.
Jangan sama sekali bagi benda-benda ni semua. Okay? Bahaya. Bukan nak cakap, oh maksudnya orang tua je lah boleh buat. Tak. Orang tua, orang remaja, orang-orang yang dah besar, mereka pun ada benda-benda yang tak boleh buat juga. Tetapi kenapa kanak-kanak tak boleh buat benda ini adalah di mana mereka adalah kanak-kanak. Okey, pengawasan kepada mereka adalah kurang. Lepas tu mereka untuk fight balik pun kurang dan mereka mudah terikut dengan orang. Sebab tu kita kena fokus diri kita, jangan buat benda-benda tu dulu. Relax, chill dulu. Tak apa, aku baru 10 tahun. Lagi 3 tahun, tunggu. Sabar. Berpuasa daripada social media. Gitu. Tapi cikgu saya tak cakap kat sini yang di mana tak boleh ambil tahu langsung tentang benda ni. Tak. Boleh ambil tahu. Pastikan diri kita ni berilmu dengan social media ni. Ambil tahu, oh ada benda ni, ada benda tu, ada benda ni dan sebagainya. Tetapi apa yang saya nak tangkap kat sini adalah di mana jangan post. Okey, jangan post lokasi kita, gambar kita, alamat kita, butiran kita, password kita ke apa ke, IC ke, jangan post benda-benda tersebut. Okey, benda-benda tersebut adalah dilarang. Okey, ada soalan. Kalau orang dewasa tengok dalam cerita movie yang ada adegan yang tak sepatutnya tu, kenapa mak dan ayah mesti tutup mata budak-budak? It's a good question. Macam saya bagi tahu tadi adalah di mana kanak-kanak ni dia mudah terikut. Dia tak faham, dia tak tahu dan dia mudah terikut. Dia tak faham, dia tak tahu dan dia mudah terikut. Sebab itu adalah cukup penting waktu kita sekolah, kita diberitahu tentang tempat yang sepatutnya untuk dipegang kat mana, lelaki dan perempuan. Okey, kena bagi tahu. Okey, tempat mana yang patut kena pegang, tempat mana yang tak boleh dipegang, tempat mana yang boleh tengok, tempat mana yang tak boleh tengok. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Kenapa ada adegan yang tak elok di dalam movie, mak ayah kita tutup mata kita supaya kita tak terikut. Benda itu salah. Sebab pada usia kita yang masih lagi kecil, didedahkan benda-benda macam ni tak sepatutnya berlaku. So kena elakkan diri daripada benda-benda macam ni. Tak boleh. Lepas tu ada, mak ayah tak kasih budak cinta. Betul. Okey. Dengar sini Kau nak bercinta. Okey. Boleh. Cinta. Okey, bercinta Okey, bercinta. Alright. Bila nak bercinta, mulalah girlfriend awak. Saya nak baju lah awak. Saya nak dress je cantik. Saya nak tudung lah. Saya nak tudung je cantik. Boleh tak awak? Si power pula baru darjah 5. Okey, boleh. Demi awak, saya sanggup beli. Saya sanggup renangi lautan yang bergelora. Gunung yang kudaki cukup tinggi tu pun sanggup kudaki demi awak. Okey, boleh. Okey. Duit tu dapat daripada mana? Nak beli tudung lah contoh. Duit tu dapat daripada mana? Mak ayah. Sekarang mak ayah kau yang bercinta dengan girlfriend dengan boyfriend kau kan? Tak kan? Kau sendiri yang bercinta kan? Ingat, benda-benda tersebut kita kena elakkan. Kita tak ada duit, kita tak ada pendapatan, kita tak ada apa-apa benda yang boleh nak support diri kita. Tak ada, kita tak ada benda-benda tersebut. Fitrah memang Allah telah wujudkan lelaki dengan perempuan berpasangan. Ya, memang. Akan tetapi ini bukan masanya lagi. Masanya adalah di mana bila kamu dah belajar, kamu dah ada diploma, kamu dah ada degree, kamu dah ada master. Lepas tu kamu dah ada rumah, kamu dah ada kereta, kamu dah ada pekerjaan, barulah masa yang terbaik untuk kita mencari pasangan hidup. Bukan masa sekarang. Sedangkan nak beli pensel pun kau minta mak ayah kau. Ni siap nak bercinta lagi kan. Lepas tu minta top up lah, minta itulah, minta inilah. Itu semua elakkan. Sekarang ni bukan masanya lagi. Sekarang ni adalah masa untuk kita cari ilmu. Cari pahala dengan mak ayah. Cari ilmu dengan ustaz-ustazah. Benda-benda ni semua penting. Supaya nanti bila kita dah besar, kita jadi lebih bijak, lebih berakal. InsyaAllah. Seterusnya adalah di mana penggunaan handphone ni kamu sendiri kena bagi tahu kat mak ayah kamu. Kamu sendiri kena bagi tahu kat mak ayah kamu, okey, Umi, ayah, saya ada handphone ni kan. Okey, saya boleh pakai handphone ni 2 jam je.
Waktu lepas kelas tu tak apalah. Waktu kelas tu memang kena pakai. Lepas kelas tu 2 jam macam nak main game ke, nak tengok apa-apalah. Benda-benda yang baik Lepas tu pulangkan handphone dekat mak ayah kita. Kita sendiri kena buat benda tu. Kita sendiri. Okay, anak-anak semua kena buat benda tu. Sendiri kena ada perasaan tersebut untuk mengelakkan diri kita daripada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak elok. Kita kena pastikan diri kita ni tidak terjebak dengan perkara-perkara yang tidak elok. So bagi benda-benda tersebut. Okay, benda-benda tersebut dekat mak ayah kita. Bagi je balik. Nanti esok dapat balik pakai. Tak semestinya tak dapat pakai. Esok dapat balik. Mak ayah kita lepas subuh, kita solat subuh berjemaah. Siapa sini solat subuh berjemaah dengan mak ayah? Selalu, setiap hari. Bagus, ada. Ada yang jarang. Bagus. Solat berjemaah dengan mak ayah setiap hari. Benda-benda macam ni buat dekat rumah. Bila mak ayah ni nampak kita baik. Tapi janganlah sebab nak tunjuk baik, nak main handphone kau tunjuk baik gila-gila dekat mak ayah. Tak ada macam tu. Kan? Kita buat baik ni sebab Allah. Kita buat baik ni sebab Allah. Sebab ayah saya imam surau. Tak selalu sebab ayah saya imam surau. Kenapa kau tak ikut ayah kau pergi surau? Kenapa tak ikut ayah pergi surau ni? Jahat pula. Tak adalah. Okay. COVID. Pandai. COVID. PKP. Pandai. Alright. So. Kejap ada soalan. Betul ke mak saya kata waktu dulu orang kahwin umur 12, 14 ke 16 dah boleh kahwin? Oi, ini dah macam tajuk perkahwinan dah ni. Tak apa, nanti saya sentuhkan kat situ. Saya sentuhkan part situ nanti lah sikit. Sekarang ni kita sentuh pasal gadget-gadget ni dulu. Okey, seterusnya adalah di mana apakah perkara yang jangan dibuat iaitu bila kita main game, kita download game. Pastikan kita punya akaun tersebut tidak ikut sekali dengan online transaksi mak ayah kita. Faham tak? Waktu kita nak beli game-game tu semua, mestilah dia minta duit, betul? Okey, pakai akaun siapa, betul? Pastikan ianya tidak link dengan akaun mak ayah kita. Oh, ni dah akaun dah link dengan mak ayah kita lagi sedap. Oh, beli. Beli. Dengan cerita tadi mak kata dah dapat gaji. Beli. Beli. Tak boleh macam itu. Dilarang sama sekali. Kalau ada akaun bank, pastikan tidak dibind sekali dalam kita punya handphone. Jangan ikut sekali dalam handphone kita. Elakkan benda-benda tersebut. So ini bukan masanya lagi untuk kita nak pastikan diri kita ni ada di dalam akaun bank. Untuk kita nak gunakan benda-benda semua. Ini belum masanya lagi. Okay? Jangan guna benda-benda ni semua. Sebab benda-benda ni akan membuatkan diri kita akan lebih terjebak dengan perkara-perkara yang negatif. Bila kita dah lebih suka dengan benda-benda tersebut, kita akan keep on beli. Bila kita dah beli, lepas tu duit habis, kita akan minta mak ayah kita. Bila kita dah terlalu addicted dengan pembelian game-game tersebut, kita akan minta mak ayah kita dan kita akan jadi lebih agresif. Benda ni semua patut dielakkan. Percaya ataupun tidak, di di Mexico, pelajar berumur 14 tahun menikam abang dia yang berumur 16 tahun sebabkan tak bagi beli barang di dalam game. Nampak tak? Sampai ke tahap macam tu. Sebab apa? Penguasaan dalam diri kita sendiri kita tak elakkan. Kita sendiri tak limitkan kat diri kita. Kita sendiri tak cakap dengan diri kita, okey, jangan beli apa-apa dulu, tak payah beli apa-apa dan sebagainya. Benda-benda macam ni sendiri kita tak buat benda-benda tu semua. Alright? Bila kita tak buat, kita jadi addicted, kita jadi nak beli, nak guna sampai ke sudah. End up habis. Okay? Yes, betul. Main game, tapi pastikan ada limit. Main game, pastikan ada limit. Okay, kita masuk yang seterusnya iaitu kesan penggunaan gadget berlebihan. Bila kita dah masuk kesan penggunaan gadget berlebihan. Okey, yang pertama iaitu daripada mata kita. Kita akan mula start jadi rabun lah. Elok je muka tu kita tak pakai, maaf saya pun pakai spek ni, okey. Ada di kalangan kita pakai spek daripada kecil lagi. Sebab memang ada masalah kesihatan yang tak boleh dielakkan lah. Tetapi ada di kalangan kita macam saya sendiri. Nampak tak? Ni good example ni. Kenapa jadi macam ni? Okey, iaitu di mana
Bila terlalu kerap dengan komputer, terlalu kerap dengan handphone, tab, mata kita ni, penglihatan mata kita ni akan jadi lebih rendah, akan jadi kurang. Sebab itu pentingnya kita ada screen protector yang blue screen tu, screen protector blue screen tu untuk mengelakkan mata kita ni daripada terkesan. Screen protector blue screen, dia mengelakkan mata kita ni daripada jadi rosak cepat. Okay, so kat handphone, kat cermin mata ke, kita boleh pakai benda-benda tu semua. Alright, kita boleh pakai benda-benda tu semua. Okay, yang pertama itu daripada mata lah. Mata kita, penglihatan kita akan jadi lebih kabur. Okay, kita akan jadi tak bermaya, penat dan sebagainya. Yang kedua adalah di mana daripada sudut pergelangan tangan kita ni. Pergelangan tangan kita. Bila kita terlalu kerap main handphone, terlalu kerap di komputer dan sebagainya, pergelangan tangan kita ni akan jadi sengal-sengal dan sakit. Okay? Sengal-sengal dan sakit. Benda ni kamu tak akan rasa sekarang. Okay, kamu tak akan rasa sekarang. Kamu akan rasa macam, okey je, tak ada masalah pun. Percaya ataupun tidak, 10 tahun akan datang, kamu akan merasa sakit-sakit tangan ini. Sakit-sakit tangan ini akan berlaku. Okay, dia akan jadi lebih sakit, lebih sengal dan kadang-kadang sampai tak selesa. Kadang-kadang sampai kalau kita nak buat kerja kejap je, kita dah jadi penat. Okay, yang ketiga adalah daripada sudut mental kita, mental health kita. Bila kita terlalu kerap dengan gadget-gadget, dengan social media, kita akan terdedah dengan teknostress. Ini ayat baru ni. Saya nak share dengan semua anak-anak dekat sini, Ustazah, teknostress. Apakah maksud teknostress ni? Bila kita terlalu berlebihan dengan online gadget, kita terlalu berlebihan dengan social media, kita terlalu berlebihan dengan monitor yang banyak, skrin yang banyak, macam-macam, kita akan jadi stres, teknostress. Orang kata tak adalah, takkanlah teknostress, saya happy je main benda-benda ni semua, kan? Ya, tak. Kita akan jadi teknostress. Teknostress ni adalah di mana kita akan lesu. Okey, kita akan lesu, kita akan penat, badan kita sakit-sakit, sengal-sengal, kita tak jadi produktif. Okey, kita rasa macam malasnya nak buat kerja ni, malasnya nak buat itu, malasnya nak buat ini. Benda-benda tersebut akan berlaku. Okey, benda-benda tersebut akan berlaku. Sebab tu anak-anak semua, elakkan diri kita daripada berlebihan dengan gadget supaya kita tidak terkesan dengan benda-benda ni semua. Okey, lagi satu. Kalau ada dua benda ni. Selalu letak earphone dekat telinga. Selalu sangat letak earphone dekat telinga. Saya headphone. Saya headphone. Ramai kat sini ada yang pakai headphone apa semua. Sama je. Headphone, earphone. Yang lama, yang kerap. Bukannya baru pakai hari ni, dah kena buka sekarang lah. Tak boleh. Nanti ada masalah. Bukan. Terlalu kerap. Sampaikan 5, 6, 7, 8 jam non-stop dengan headphone, dengan earphone kat telinga. Benda tersebut akan mengakibatkan gegedang telinga kita jadi sakit, boleh bernanah, berdarah dan kemungkinan boleh pecah. Kenapa? Frekuensi handphone kita ni dia akan jadi macam mana nak cakap tinggi dan dia mengakibatkan kita punya fungsi pendengaran kita akan jadi lebih rendah. So benda-benda tersebut elakkan. Dan yang terakhir sekali daripada sudut penggunaan gadget ni tentang keselamatan dia, waktu main handphone, main tab, handphone dengan tab lah. Komputer, laptop ni tak ada masalah. Handphone dengan tab, pastikan jangan cas sekali waktu tengah main. Ini katil sebelah tempat charging, waktu malam duk main je. Tak apa, bateri 100%. Keep on main. Okay. Okay. Sebab apa? Mudah rosak dan boleh terbakar dan boleh meletup. Tentang penggunaan ini dia meningkat. Penggunaan ini dia meningkatkan frekuensi handphone tersebut. Handphone boleh kembung, bateri boleh kembung dan dia boleh meletup. Benda ni kita kena elakkan. Alright. So banyak perkara kesan-kesan penggunaan gadget kepada diri kita, kesan yang buruk saya terangkan kat sini, yang berlebihan. Saya terangkan kat sini yang berlebihan. Okay. Alright, yang berlebihan. So apa yang saya nak cakap kat sini adalah di mana
Nak pakai gadget, phone, tak ada masalah. Tak ada masalah. There will be no problem at all. Okey je, boleh je. Tak ada isu, tak ada apa. Akan tetapi, penggunaan handphone tersebut jangan berlebihan. Ada masa-masa tertentu. Set kat diri kita sendiri anak-anak semua. Set kat diri. Pastikan dalam hidup kita, kita cakap, aku boleh main handphone 1 hari 1 jam je. Ataupun 2 jam. Cukup. Lepas tu, kita exercise. Kita buat semua benda. Kita fokus semua benda. Kita tolong mak ayah kita. Lepas tu kita baca buku. So, benda tu seimbang. Bila benda tu seimbang, secara tak langsung, kita punya kesihatan akan bertambah lebih baik dan kita punya social apartment kita dengan social media pun akan jadi lebih bagus. Kalau main sambil charge waktu siang boleh tak? Tak boleh sebenarnya. Main handphone sambil charge adalah tidak bagus. Yang pertama, handphone tersebut sendiri akan cepat rosak. Handphone tersebut sendiri akan cepat rosak. Yang kedua, efek dekat kita. Waktu kita charge handphone, kita ambil kita punya kabel ni, kita charge dengan handphone kita. Kita charge dengan handphone kita. Handphone tu boleh keluarkan satu radiasi. Saya dah mengajar macam subjek apa orang panggil ni? Kimia, right? Subjek kimia. Anak-anak baru dah jawab apa, tapi dah ada subjek kimia. Tak apa, ini ilmu kat anak-anak semua. Okey, kat saya sendiri pun saya boleh belajar lebih. Okey, bila dia keluarkan satu bahan tau, dia keluarkan satu bahan, saya nak cerita. Radiasi, radiation, pandai radiasi tu. Dia keluarkan satu bahan tersebut dan dia boleh mengakibatkan, pandailah maksudnya gelombang. Okey, gelombang tersebut dia boleh mengakibatkan frekuensi kat kepala kita ni akan jadi penat, sakit dan sebagainya. Pandai, bagus. Mak dengan ayah ni kena bagi tahu benda-benda ni semua. Benda ni bagus. Alhamdulillah. Saya rasa anak-anak Seriti ni punya keluarga yang cukup hebat. Ustaz dengan ustazah pun banyak dah bagi penerangan tentang benda-benda ni. Mak ayah pun kena guide benda-benda ni supaya kita tidak main handphone waktu kita charge. Itu benda yang cukup bahaya. Okey. Lepas tu etika cyber murid. Sekarang kita masuk the last topic which is etika cyber murid. Okey, kita faham tentang pendedahan maklumat seperti nombor IC. Kita jangan dedahkan kita punya IC dekat orang ramai. Jangan. Okey, jangan dedahkan IC kita. Kat orang-orang semua, tak boleh. Dengan IC kita, orang boleh curi maklumat-maklumat kita. Diorang boleh tahu alamat kita, diorang boleh tahu kita ni sekolah kat mana, diorang boleh tahu nombor telefon kita. Macam-macam orang boleh buat sekarang dengan nombor IC. Sebab itu bila orang minta nombor IC kat kita, jangan bagi. Kecuali ada benda-benda yang penting. Macam dekat sekolah minta IC, boleh. Mak ayah kita minta IC boleh. Ini ustazah contoh, ada ustaz atau ustazah tanya, okey anak-anak bagi nombor IC. Tak boleh. Tuan Iqbal cakap tak boleh bagi kat siapa-siapa, orang yang tak dikenali. Wah. Tak dikenali tu dia marahnya. Ustaz dengan ustazah tu adalah orang yang boleh dikenali, orang yang boleh dipercayai dengan ibu dan ayah kita. So make sure benda-benda tersebut kita kena tahu dekat siapa je kita boleh bagi IC kita, dengan kat siapa je kita tak boleh bagi IC kita. Minta maaf, saya bagi talk sampai pukul berapa? 11 ke 11.30? Sampai pukul 11. Sampai pukul 11 saja Sampai pukul 11. Oh, 11 saja. Itulah dah terlebih-lebih pula. Minta maaf sangat-sangat. Okey, tapi ni saya nak terangkan sikit pasal IC tu. Nombor telefon jangan bagi ke orang. Lepas tu ni saya cepat-cepat Okey, kita tahu dekat dalam social media kita ni, kalau saya ambil 5 minit last boleh 5 minit je saya ambil. Saya rangkulkan semua. Boleh betul. Excited lah cakap dengan budak-budak ni. Bagus, diorang berinteraksi dengan kita apa semua. Alright. So, kat sini apa yang kita kena ingatkan dosa dan pahala. Dosa kalau kita tengok orang cium-cium kat dalam handphone kita. Dosa tengok benda-benda tu semua. Dosa tengok aurat perempuan dengan aurat lelaki dalam handphone kita. Contoh kat TikTok lalu ada orang tak tutup aurat. Cepat-cepat elakkan. Jangan pergi like. Jangan pergi download. Tak boleh. Dosa melayari laman web yang tidak sepatutnya. Laman web yang lucah, yang boleh mengakibatkan benda tersebut memberikan kesan negatif kepada kita. Elakkan. Kenapa? Tak adalah kita budak kecil, kita orang takkan tengok. Tidak. Purata dunia, budak kecil dah mula pandai untuk melihat perkara-perkara tersebut. Kenapa? Kerana tiada kesedaran tentang penggunaan gadget. So,
saya harap pada hari ini bila saya dah bagi kesedaran tentang penggunaan gadget kepada anak-anak semua, kena ingat yang pertama, jangan kita tengok benda-benda yang tidak sepatutnya di social media. Elakkan. Pastikan diri kita elakkan benda-benda tersebut. Nafsu ni kata tengok, tapi kita lawan nafsu tu, cakap tak nak. Scroll. Tak boleh juga, tutup handphone tu, ambil uduk. Tenang, sabar. Kadang-kadang benda tu berlaku. Ini benda betul. Bila kita rasa macam tu, tutup handphone. Lagi satu, bila kita main handphone ni semua, jangan main handphone seorang-seorang. Jangan duduk di dalam satu tempat yang kita ni berseorangan. Tak boleh macam tu. Tak boleh, tak bagus. Duduklah bersama dengan ibu, dengan ayah kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita ke siapa-siapa. Pastikan ada orang kat sekeliling kita. Jangan duduk seorang-seorang. Itu semua tak boleh. Jangan bawa handphone masuk toilet. Jangan bawa handphone masuk bilik seorang-seorang. Bagi semua benda tu dekat mak ayah kita supaya dia orang dapat pegang benda tersebut. Okey, elakkan benda-benda tersebut. Dan saya pun ada sentuh pasal game tadi. Saya pun dah sentuh pasal benda-benda yang tidak sepatutnya untuk kita lihat di dalam social media. Dan yang terakhir sekali, saya berharap anak-anak semua faham tentang cara kita nak pakai handphone dengan betul macam mana. Okey, yang pertama, cara nak pakai handphone dengan baik kena tahu. Okey, pastikan mak ayah kita tahu kita pakai handphone, pulangkan balik handphone tersebut kat mak ayah kita. Sebab apa? Mak ayah kita ni lah orang yang kita percayai. Dan dialah yang akan jaga kita sampai bila-bila. Pastikan kita bagi segala keputusan kepada mak ayah kita. Jangan kita buat keputusan sendiri. Jangan kita memberontak jika kita tidak dapat handphone tersebut. Jangan kita menangis bila kita tak dapat handphone tersebut, bila kita nak main game semua tak dapat. Jangan. Terapkan kat diri kita, bagi tahu kat diri kita tak apa, nanti mak ayah aku akan bagi kat aku. Aku jadi budak yang baik, soleh dengan solehah, insya-Allah mak ayah aku bagi. Pastikan benda tu kita terapkan. Dan insya-Allah semua benda akan dipermudahkan. Akhir kata saya nak minta maaf sangat-sangat dengan pihak Sriti Darul Amilin sebab bukannya saya dah ambil 4 minit tapi saya dah terdrag lama sangat. Patutnya saya masuk pukul 9.30 kalau saya tak silap. Saya minta maaf atas isu-isu yang tak dapat dielakkan. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga lagi sekali kat Sriti Darul Amilin kerana menjemput saya pada pagi ini untuk membagi penerangan dengan taklimat kepada semua orang. Dan saya ada slide dan saya akan bagikan kepada pihak Sriti. Dan pihak Sriti boleh bagi dekat anak-anak semua. Boleh bagi kat diorang, boleh share dekat diorang. Diorang boleh tengok dalam bentuk slide. Lepas tu nanti diorang boleh share dengan mak ayah semua. Nanti boleh share dengan mak ayah. So mak ayah boleh dapat benda-benda ni semua. Tahu tentang kegunaan ni semua. Kalau kita lupa, buka balik slide tu. Baca balik slide tu. So benda tu akan jadi ilmu kepada kita. InsyaAllah. Dan saya ingin memohon maaf jika saya ada tersilap kata dan bicara sepanjang taklimat saya hari ini. Yang baik itu datangnya semua daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya berharap taklimat saya pada pagi ini memberikan sedikit sebanyak pengetahuan kepada anak-anak semua, kepada ustaz-ustazah sekali. InsyaAllah kita sama-sama faham cara nak pakai gadget macam mana. Okey, yang pertama. Kedua, elakkan diri kita daripada buat benda-benda yang tidak baik dalam gadget. Dan yang ketiga, percaya kepada ibu dan ayah kita. Itu benda yang paling penting. Pastikan mak ayah kita tengok apa yang kita buat. Ingat, mak ayah kena tengok apa yang kita kena buat. Faham? Alright, so sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati, terima kasih kepada Ustazah Rohani selaku pengurusi majlis pada hari ini. Kemudian yang dihormati GPK Akademik GPK HEM Sriti Darul Amilin Ustazah Akilah, kemudian GPK Co-Curriculum Ustazah Ain, guru-guru dan murid-murid Sriti yang dihormati sekalian. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini kita akan adakan taklimat
etika penggunaan gadget dan keselamatan cyber bagi anak-anak Sriti. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan berkongsi. Sementara kita menunggu pengisi utama kita, Ustaz akan berkongsi sebahagian beberapa maklumat berkaitan dengan tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini. Jadi yang pertamanya Ustaz ucapkan terima kasih pada Ustazah Hakilah atas penganjuran program ini dan unit kesihatan dan unit kebajikan dan unit-unit lain yang bekerjasama dalam menjayakan program ini. Jadi tajuk yang kita kongsikan pada hari ini sangat pentinglah pada kita. Yang pertama saya tanya, kat sini siapa yang tak ada langsung telefon ataupun komputer kat tangan? Saya. Tak ada. Tak ada. Lepas tu kamu online ni guna apa? Saya pinjam je. Yelah, pinjam siapa punya? Mak saya dengan ayah saya punya. Yang tu ada maksudnya. Siapa kat sini dia tak ada langsung? Rumah dia tak ada komputer, tak ada telefon. Kalau dia cakap tak ada tu kena check balik sebab kena tengok dia online guna apa. Takut dia online guna public phone nanti. Jadi kita kat semua sini ada akses. Yang pastinya kita yang masuk ni, kita semua ada akses terhadap gadget. Umi dengan abah saya je ada. Ya, hakikatnya kalau kamu ada telefon pun, telefon tu hak milik mak ayah kamu. Kamu takkan mampu beli. Sama ada mak ayah kamu bagi hadiah dekat kamu ataupun kamu dapat duit daripada mak ayah kamu beli. Hakikatnya kalau kita ni masih kecil ataupun masih belajar, semua jangan kata kamu yang belajar 3 darjah 4. Ustaz-ustazah waktu belajar dulu umur 19, umur 20 pun mak ayah bagi lagi telefon, komputer. Jadi kita semua kat sini hampir 95%, 96% mempunyai akses yang baik di Sriti Darul Amilin. Buktinya adalah melalui data PPT baru-baru ni. 214 orang murid mampu mengakses PPT baru-baru ni secara atas talian. Maknanya ada sekitar 3 ke 5% je daripada kita yang tak ada akses terhadap telefon. Jadi pentingnya untuk telefon ni dipantau oleh kita dan juga kita punya ilmu terhadapnya sebab kita menggunakannya setiap hari. Siapa yang dah sebulan tak tengok telefon? Cuba wave tangan. Sebulan dia tak tengok telefon. Saya tak tengok telefon sebulan. Saya baca Quran. Sebulan dah. Dia pun dah lupa telefon tu macam mana. Jadi apabila kita tak mungkin Ustaz Muhammad Fitri kata tak mungkin Ustaz, mustahil. Jadi apabila kita bermuamalat ataupun kita menggunakan sesuatu perkara, pastinya Islam ada meletakkan garis panduan terhadap penggunaannya. Mustahillah Allah ilhamkan kita untuk buat satu perkara, bagi pengetahuan pada kita untuk buat satu perkara, tapi Allah tak ajar kita cara guna. Rumah kita ada periuk, kita tak tahu guna periuk macam mana. Tak logik kan? Maksudnya bila Allah bagi kita pengetahuan ataupun ilmu untuk cipta komputer, masa pastinya Allah bagi kita pengetahuan untuk gunakan komputer ataupun guna telefon, gadget yang kita nak guna. Yang pertamanya bila kita bincang berkaitan gadget, kita kena faham semua alatan teknologi yang melibatkan perhubungan dan juga melibatkan maklumat, komputer, telefon, tablet. Kan Ustaz cerita pasal telefon, kamu kata kan Ustaz sebut pasal komputer, kamu kata tak apa Ustaz cakap pasal komputer bukan telefon. Ustaz cakap pasal telefon, tak apa saya pakai tablet. Jadi kena faham bila Ustaz sebut berkaitan dengan gadget ni meliputi semua. Komputer, telefon, laptop dan lain-lain. Jadi insya-Allah Ustaz akan sentuh sikit apa yang Ustaz nak sampaikan supaya kita semua faham. Dan Ustaz yakin mak ayah kamu dah sebut dekat rumah. Mak ayah kamu tak perlu buat program pun sebenarnya. Mak ayah kamu tak perlu buat program pun untuk nasihat kamu. Mak ayah kamu dah nasihat setiap hari dah. Jadi apa yang Ustaz sebut ni adalah perkara sama yang mak ayah kamu mungkin sebut. Dan Ustaz nak kita beri perhatian dan kita ambil tindakan yang sewajarnya. Sebab mungkin sebelum ni kita ada buat kesilapan, kita tak tahu dan sebagainya. Tapi lepas program sepatutnya kita tahu apa yang patut kita buat.
Yang pertamanya yang macam Ustaz sebut, kita semua mempunyai akses yang luas dengan telefon, dengan gadget dan lain-lain. Dan jika dulu gadget ni bersifat terhad. Dulu terhad, telefon ada butang. Siapa pernah tengok telefon ada butang? Saya nak tunjuk kat kamu. Sebelum Ustaz masuk. Tak pernah. Ni, ayat ni butang kan? Butang pernah kan? Ustaz nak tunjuk. Okey. Saya nak present. Supaya kamu faham apa yang kamu hadapi ni sama macam Ustaz-Ustaz hadapi dulu. Oh, nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Kat sebelah ni. Nampak. Okey. Cabaran zaman Ustaz dan Ustazah dulu adalah melibatkan komunikasi dua hala. Akses maklumat terhad, tapi kita akan dapat maklumat dengan cepat. Kalau kita tengok paling kiri, telefon lipat tu, kamu tak sempat lah. Kemudian telefon Nokia N3310i. Kamu boleh tak kamu pegang telefon, kamu tak tahu nak slide kat mana. Ataupun kamu pergi telefon tak ada game. Ada 3 je game. Kemudian kita masuklah era digital untuk masukkan muzik dan sebagainya di bahagian tengah. Sony yang mempelopori. Kemudian ada datang Apple. Kemudian datanglah telefon yang kamu kenal sekarang ni. Tak ada butang. Kalau kamu duduk pada tahun awal 2000, kamu kata telefon tak ada butang, orang kata kamu ni sakit, ada masalah. Tapi apabila kita duduk dalam satu zaman, perubahan zaman, kita revolusi kepada teknologi itu membantu kita untuk mengakses maklumat. Jika dulu, kau bayangkan, kamu tengok video skrin besar ni. Sekarang akses kamu terhadap ilmu menyebabkan kamu punya skrin terbuka dengan lebih luas. Jadi kita kena faham, apabila datangnya maklumat yang banyak ni, itu menjadi amanah dan juga menjadi perkara yang perlu kita beri perhatian. Ada banyak ulama-ulama sebut kenapa dijadikan Nabi Muhammad SAW berada di akhir zaman. Dia seorang je. Beza dengan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, satu kaum, satu Nabi. Cuba bayangkan, kat orang India ada satu Nabi, kat orang Islam ada, kat orang Melayu ada satu Nabi, kat orang putih ada satu Nabi. Itu yang berlaku sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang berlaku selepas Nabi Muhammad adalah Nabi adalah utusan yang akan cover sampai akhir zaman. Bayangkan. Tapi antara perkara yang paling besar yang hikmah yang berlaku adalah ilmu ataupun penyebaran agama itu boleh berlaku dengan baik disebabkan dengan komunikasi yang tidak terhad. Adanya komunikasi yang tidak terhad. Tapi cuba kita muhasabah balik. Dengan peluang dan ruang yang kita adanya, macam mana kita gunakan? Adakah kita gunakan dengan betul? Jadi itulah tujuan kita pada hari ini, untuk kita memberi pengenalan asas. Bermula daripada kamu mungkin darjah 4, darjah 5, darjah 6 yang menggunakan dengan bijak, dan insya-Allah kamu akan gunakan ilmu tu dengan baik sampai kamu besar. Okey. Syarat asasnya kita terus pergi ke do and don'ts. Apa yang perlu kamu buat dan apa perlu kamu elakkan. Apa kamu perlu buat secara yang melibatkan penggunaan gadget. Yang pertama adalah masa. Wal as. Demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Allah dah janji yang pertama, demi masa, manusia akan rugi dulu. Sebab apa? Kecenderungan kita untuk menyalahguna atau menggunakan masa dengan tak baik itu besar. Siapa kat sini dia boleh tengok telefon dia 2 minit je? Dia pegang telefon, tengok 2 minit je. Lepas tu dia letak. Siapa kat sini? Boleh? Amalin?
Sakit. Muaz Fitri kata saya tak. Jadi sebab tu Allah sebut, bila Allah sumpah demi masa tu, yang pertama Allah sebut, kita akan rugi. Sebab kecenderungan kita untuk menyalahgunakan masa tu lebih besar. Ustazah Akilah, Iqbal, Tuan Iqbal dah respon. Boleh kontak dia. Okey. Kerana sikit je. Itu yang pertama. Berkaitan dengan masa. Paling besar lah ni sebenarnya. Kamu perlu menguruskan masa kamu dengan baik apabila menggunakan gadget. Isu dia sekarang. Bila Ustaz kata urus masa dengan baik dengan gadget tu, berapa lama sebenarnya? 10 minit, 20 minit, 30 minit, berapa lama? Okey. Siapa kat sini yang pakai komputer angkat tangan? Saya tengah pakai komputer ni. Okey, good. Yang tengah pakai komputer, kita buat sama-sama. Pergi ke Google, cari reasonable, Ustaz type kat sebelah. Kita sama-sama cari maklumat. Reasonable time of gadget usage for children. Kita cari sama-sama. Ustaz type kat sebelah. Suitable time of gadget usage for kids. Sudah. Cuba kita sama-sama cari, nanti kita kongsi. Ustazah Akilah, tak apa, nanti kalau Tuan Iqbal dah masuk, contoh masuk pukul 10, bagi dia habis 11.30, pukul 11 atau 11.30, tak apa, tak ada masalah. Oh, nanti okey, Ana bagi tahu Ustaz Dinas, insya-Allah. Okey. Okey, semua cari. Ustaz tengok siapa dapat jumpa dulu maklumat. Saya pakai telefon pun kena cari ke? Kalau pakai telefon tak perlu, nanti kesian kamu, nanti keluar. Okey. Siapa dapat jawapan daripada WHO? Boleh copy paste kat sebelah. Ustaz dah jumpa dah? Dah. Okey, berapa? Siapa dapat? Okey, Azim. Okey, semua bagi tepukan Syed Azim. Okey, kita baca sama-sama. Why screen... kalau Ustaz baca tak best lah. Syed Azim kena baca. Cepat, Syed Azim. Bacakan. Why screen time can be harmful. World Health Organization WHO guidelines recommend no screen time for kids up to 2 years old and no more than 1 hour for children between the age of 2 and 4 years. 2 to 4. Okey. Ini yang pertama. Untuk kanak-kanak 2 sehingga tu okey, untuk 2 tahun ke bawah sepatutnya tak boleh ada pendedahan telefon. Selepas ni kalau kamu nampak adik kamu yang bawah 2 tahun main telefon, kamu kena kata tak boleh, tak sesuai. Kamu kena kata. Siapa cakap? WHO. World Health Organization. Maksudnya doktor-doktor ni dia orang kumpul buat persatuan satu dunia, dia orang dah setuju. Budak-budak bawah 2 tahun tak sesuai pendedahan telefon. Itu yang pertama. Bukan Ustaz kata ni, doktor-doktor seluruh dunia. Dan apa Islam gariskan, mungkin kita kata doktor tu bukan Islam dan sebagainya. Islam gariskan, kita serahkan dan rujuk sebarang urusan kepada pakarnya. Dan setakat ni kita faham, pakarnya doktor-doktor ni lah. Doktor-doktor kata bawah 2 tahun tak sesuai dengan pendedahan telefon. Sebab apa? 2 tahun ni adalah tempoh untuk rangsangan, untuk bergerak, bercakap. Kalau 2 tahun, bawah 2 tahun terdedah dengan telefon, kamu anak-anak tersebut akan ada masalah nanti. Yang pertama berkaitan dengan pertuturan. Sebab dia tak berkomunikasi dengan orang, dia main telefon. Yang kedua, dia akan mempunyai masalah psikomotor, pergerakan. Sebab dia tak bergerak. Sebab tu ada setengah kanak-kanak dia akan ada masalah pertuturan ataupun masalah bergerak dan sebagainya. Sebabnya pendedahan terhadap gadget. Itu yang pertama kita bincang. Okey, preschool 3 hingga 5 tahun 1 jam. Okey, 3 hingga 5 tahun 1 jam je sehari. Bukannya dia tengok sejam tu, tak. Dia tengok kejap, tinggal kejap. Maksimum 1 jam je.
Maksimum 1 jam. Okey, untuk elementary school 6 to 10, ini golongan kamu lah sebenarnya. 1 hingga 1.5 jam. Kalau kamu mungkin atas tip mungkin pergi ke 2 jam je. Termasuklah waktu kamu belajar dan sebagainya. Kita perlu akui, kamu penat tak duduk depan komputer waktu belajar? Untuk kelas? Penat tak? Penat. Jadi sebab itulah pentingnya untuk walaupun kamu kelas online, kamu perlu uruskan masa dan juga uruskan tenaga kamu dengan baik. Disebabkan kamu mempunyai pendedahan terhadap gadget yang banyak. Atau untuk belajar pun. Jadi nanti kita akan tengok apa yang patut kamu buat untuk mengenal pasti penambahbaikan yang boleh kamu buat untuk kamu memperbaiki kesihatan kamu. Sebenarnya bila mana kamu dah lebih daripada masa yang telah diberikan ni, lebih daripada diberikan ni, kamu akan ada masalah kesihatan yang kamu tak sedar. Contohnya sakit belakang, kurang fokus, tantrum. Ustaz terpaksa cakap macam ni supaya kamu faham dan kamu kena pasti sikap kamu sendiri. Cuba bayangkan kalau mak dan ayah kamu nak main telefon, mak dan ayah kamu sekat kamu menangis dan kamu menjerit-jerit tak? Orang sebut tantrum. Tantrum tak? Kalau kamu menangis, menjerit-jerit dan tantrum, itu adalah salah satu tanda kamu tidak sihat dari sudut kesihatan psikologi dan juga mental kamu. Dan yang ni kamu kena muhasabah. Kalau mak ayah kamu bagi telefon dan kamu merasa sedih sampai kamu tantrum ni maksud kamu jerit-jerit, kamu tunjuk perasaan, kamu protes dan sebagainya, maknanya kamu ada masalah ketagihan. Itu kamu kena muhasabah dulu. Siapa kat sini kalau tak dapat telefon dia akan menjerit-jerit dan menangis? Angkat tangan. Saya tak. Kalau tak, maknanya kamu sihat. Sekarang ni kamu nak cek kamu sihat ataupun kamu ketagih ataupun tak. Kalau kamu tak dapat tu, kalau kamu tak dapat tu, kamu menangis tak? Ataupun kamu sedih tak? Kat sini. Kalau tak, sebut Alhamdulillah. Kalau ya, maknanya kamu kena muhasabah. Okey, itu yang pertama berkaitan dengan masa. Maknanya kita dah dapat kamu tak lebih daripada 2 jam secara berterusan. Dan by right, dari sudut faktanya, penggunaan masa kamu dengan kelas online dah melebihi daripada keperluan kamu untuk terdedah dengan gadget pada setiap hari. Maknanya kamu dah tak boleh dah ambil gadget lain. Sebab waktu kelas kamu dah penuh dengan gadget. Jadi waktu lain, kamu kena rehat, kamu kena bertenang, banyakkan aktiviti dengan keluarga. Jadi hadkan masa kamu. Jangan terlalu banyak terdedah dengan telefon. Okey. Itu yang dos lah yang pertama. Kemudian apa yang kamu perlu buat? Apa yang perlu kamu buat adalah menjaga diri kamu daripada terdedah dengan alam maya. Dia ada satu kata-kata yang disebut you are what you eat. Itu untuk makanan dulu. You are what you eat. Siapa faham apa maksud you are what you eat? Faham? Kamu adalah apa yang kamu makan. Itu pepatah untuk sebelum ni. Tapi untuk situasi media baru, anda adalah apa yang anda tengok dan anda lihat. Apa yang kamu terdedah di alam maya, di gadget, itulah yang kamu akan bawa sepanjang kehidupan kamu. Fahaman kamu. Kamu mungkin terdedah pada kekasaran. Kekasaran ni termasuklah kamu tengok video-video yang violence, ganas, hingga menghilangkan peri kemanusiaan kamu. Kamu tengok gambar orang potong benda, orang buat benda yang kejam, bunuh binatang, seksa binatang dan sebagainya. Itu yang akan tertanam dalam otak kamu. Kamu akan hilangkan empati kamu. Empati ni maksudnya kamu dah tak rasa benda sakit. Yang kedua adalah nudity. Maksudnya kalau kamu terdedah dengan bahan-bahan yang tak senonoh dan sebagainya, itu yang kamu akan bawa ke kehidupan kamu seluruhnya. Kamu akan hilang hormat dekat orang,
dekat jantina yang berlainan, kamu akan hilang hormat. Itu yang paling besar lah. Kamu akan hilang hormat dengan jantina yang kamu yang berlawanan dengan kamu. Kalau lelaki, kamu akan hilang hormat dengan perempuan. Kalau perempuan, kamu akan hilang hormat. Selain daripada hilang hormat, hilang malu lah. Kamu akan hilang malu dengan perempuan. Yang perempuan akan hilang malu dengan lelaki. Kamu terdedah dengan gambar-gambar yang tak senonoh sekiranya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan jenayah. Banyak perkara sebenarnya kamu tak boleh terdedah dengan media, termasuklah kamu tak boleh terdedah dengan gadget dan social media, sebab kamu akan terdedah dengan jenayah. Siapa kat sini selalu kongsi gambar? Angkat tangan. Siapa selalu sini kongsi gambar dekat Facebook? Saya jarang. Dekat Instagram. Okey. Apa maklumat yang boleh kita dapatkan daripada situ? Okey, contoh ustaz buat postmortem terhadap seorang murid. Okey, bila dia buat je Facebook, orang tahu. Yang pertama, umur dia, sebab dia akan update umur. Yang kedua, kita akan update tempat kita. Orang akan tahu tempat kita kat mana. Yang ketiga, kamu akan update gambar. Contohnya, setiap semayang semayang maghrib, kamu akan pergi surau dan kamu akan tangkap gambar. Saya tak macam tu. Kalau tak macam tu, bagus. Ini ustaz sebutkan supaya kamu faham. Situasi dia adalah orang akan tahu kamu di mana dan buat apa. Jadi bila orang tahu kamu buat di mana, buat apa, boleh tak orang ambil kesempatan kat kamu, ambil tindakan kat kamu? Okey, Ustaz Fitri, panel dah ada dalam Google Meet. Okey, alhamdulillah. Terima kasih pada semua yang mendengar. InsyaAllah akan disambung oleh Tuan Iqbal selepas ini. Dan sekarang pukul 10, saya rasa Ustazah Akilah boleh ikut maklum. Maksudnya kita lajak sampai 11.30 lah, kita bagi ruang secukupnya. Jadi Ustaz harap dengan apa yang Ustaz dah sebut tadi dan apa yang akan ditambah oleh Tuan Iqbal kejap lagi, kamu akan faham tentang kepentingan kamu memegang amanah dan juga kepentingan untuk kamu faham tanggungjawab kamu menggunakan gadget dan juga keselamatan kamu di alam cyber. Jadi insya-Allah lepas ni akan disentuh dengan lebih kritikal, dengan lebih besar oleh Tuan Iqbal kita. Jadi itu je pada Ustaz. Ustaz ucapkan terima kasih. Terus minta maaf kalau ada perkara yang kamu tak faham. Mungkin apa yang Ustaz cakap ni kamu tak faham certain perkataan-perkataan tertentu, tapi Ustaz dah cuba untuk rendahkan. Dan insya-Allah selepas ni kalau ada masalah ataupun tak faham, dia tanya Tuan Iqbal terus ataupun tanya pada guru-guru. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.